Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang yang berusaha lagi kita hormati Tuan Najib bin Karim, Tuan PPD Pegawai Pengendali di Perak, rakan-rakan pegawai daripada Bilik di Perak, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah dan terima kasih kerana sekali lagi kita dipanggil untuk berjumpa dalam Google Meet berkaitan dua perkara, dua isu yang hendak kita sampaikan. Baik, jadi untuk makluman tuan-tuan pengetua dan tuan-tuan besar, yang pertamanya berkenaan maklumat terkini iaitu pelaporan PDPR 2.0 yang akan dibentangkan oleh Ketua Unit USTP Cik Syahul Hamid dan barisan USTP-nya. Okey, itu saja maklumat yang isu pertama. Baik, dengan ini saya tak memasak lagi, saya menyerahkan taklimat pelaporan PDPR 2.0 yang terkini. Memang ada perubahan pada Encik Syahul Hamid yang mendapat taklimat terus pada DPN Perak. Silakan Encik Syahul. Okey, saya akan share skrin saya ya. Okey, boleh nampak ya semua ya? Boleh nampak. Okey, saya akan mulakan dengan slide yang pertama, objektif pelaporan PDPR. Objektif pelaporan PDPR ialah untuk memastikan pembelajaran murid berlaku secara optimum. Kita akan dapat melalui pelaporan harian yang cikgu isi. Kemudian, kita akan dapat mengenal pasti keberkesanan kaedah PDPR. Yang ini adalah pelaporan berkala yang akan dikutip oleh BPSH kepada beberapa sekolah sampel sahaja. Jadi, sekolah sampel akan dihubungi oleh BPSH. Melalui pelaporan berkala ini juga dapat merancang proses PDPR dengan lebih baik lagi. Pada tahun ini berbeza banyaklah operasi pelaporan PDPR ya. Borang yang perlu diisi oleh guru juga bertambah ringkaslah berbanding tahun lepas. Jadi guru perlu isi setiap sesi. Borangnya akan diberikan bermula pada hari Isnin nanti. Jadi kita belum dapat borang lagi lah untuk semua guru di daerah Hilir Perak. Dan perlu diingatkan untuk mengisi borang ini mesti menggunakan ID delima masing-masing. Jadi setiap guru mesti menggunakan ID delima sendiri. Tak boleh guna suami atau isteri atau anak. Itu yang pertamalah. Seperti tahun lepas ada banyak yang berkongsi ID. Jadi tahun ni saya harap masalah ini dapat selesai. Tidak menggunakan ID yang lain lah. Okey, kemudian PPD dan JPN akan membuat verifikasi data. Jadi untuk isi data tu selepas sesi. Bolehlah sampai dia akan proses pada hari esoknya lah, bukan tutup pukul 5 petang. Jadi cikgu ada masa lah untuk isi ya. KPM yang akan buat data cleansing nanti. Jadi urusannya lebih mudah sedikit lah tahun ni ya. Jadi laporan harian untuk semua sekolah dan KV, semua guru. Setiap kali selepas selesai PDPR melalui Google Form. Laporan berkala hanya untuk guru sekolah sampel. Jadi sekolah daerah Hilir Perak ada 2 sekolah yang diterima. Nanti BPSS akan hubungilah. Jadi tak semua akan terlibat dengan ni. Laporan berkala ni pentadbir ada isi, guru ada isi, murid ada isi, ibu bapa pun ada isi. Ini untuk BPSS buat kajian lah. Itu total sekolah lah, tapi ini tak apa ya, tak penting sangat. Okey, ini slide yang seterusnya. Bila mengisi borang tu, perkara ini yang paling penting ya. Pendekatan PDPR. Kadang-kadang tak boleh beza yang mana satu pembelajaran online, mana satu offline, mana satu offsite. Jadi hari ini saya harap
saya akan terangkan dengan terperinci lah ya. Apa yang dimaksudkan PDPR secara dalam talian online? Ianya berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti untuk murid belajar secara real time. Maksudnya, pada waktu PDPR yang dirancang, contohnya pukul 9 pagi hingga 10 pagi, murid itu mesti ada device dia sendiri dan mesti ada internet dia sendiri sepanjang tempoh itu. Jadi cikgu dapat berinteraksi secara langsung dengan murid-murid. Itulah yang disebut pembelajaran secara online. Jadi ada pelantar yang boleh digunakan oleh cikgu, boleh guna Delima, Google Meet dan sebagainya. Ataupun style permainan, menggunakan Zoom, live streaming. Jadi kalau boleh cikgu semua menggunakan gaya inilah, live streaming. Walaupun tak semua murid yang akan ikut. Jadi murid yang boleh ikut itu dikira sebagai murid ikut online. Yang tak boleh ikut nanti akan jadi offline. Yang ikut ni mungkin cikgu kalau guna Google Meet, cikgu boleh rakam. Dah selesai PDPR tu, bolehlah send pada murid yang tak ikut. Yang tak ikut tu dia akan jadi offline lah sebab dia tak buat secara langsung dengan murid tu. Kaedah offline, walaupun tahun lepas cikgu cakap saya guna WhatsApp, guna Telegram, maknanya saya guna online lah. Kemungkinan online, kemungkinan tidak. Kalau secara langsung, mana cikgu berinteraksi dengan murid, cikgu bagi soalan, murid jawab on the spot, itu online. Tapi kalau cikgu bagi bahan sekarang, petang nanti ibu bapa balik, baru ada internet, baru boleh download, itu dikira offline. Yang menggunakan kertas pun, dah tentulah offline juga. Yang kita edarkan ikut sekolah, itu memang online lah. Okey, PDPR secara offsite mungkin kita tak terlibat lah. Maknanya kita ajar di pusat bencana, pusat community. Ini kalau berlaku nanti, mungkin kita akan bagi taklimat lain. Jadi, buat masa sekarang, cikgu hanya isi kaedah online atau offline. Bila menggunakan online atau offline, cikgu-cikgu mesti menggunakan kaedah PDPR yang paling sesuai. Yang pertama ialah menggunakan modul ataupun berasaskan projek ataupun ada kaedah-kaedah lain yang difikirkan sesuai. Jadi walaupun online pun guna modul, offline pun guna modul. Tak bolehlah sebarangan je cikgu buat konten untuk PDPR. Saya akan tunjukkan sebentar nanti contoh-contoh konten dia. Jadi kalau cikgu menggunakan modul, sepatutnya ada 6 step ni. Dia perlu ada perancangan, ada sasaran murid, ada tajuk, tema, objektif dan tempoh, ada nota dan aktiviti, ada pentaksiran dan juga ada edaran dan serahan. Itu kalau cikgu menggunakan kaedah modul. Kalau cikgu menggunakan berasaskan projek, ada 6 langkah juga. Memberikan tajuk, memberikan bimbingan, menetapkan jangka masa untuk menyelesaikan projek, membantu murid menyelesaikan, murid membuat pembentangan dan refleksi. Itu kaedah projek. Selain daripada 2 kaedah ini, terdapat juga kaedah-kaedah lain yang sesuai. Contohnya flip classroom, pembelajaran berasaskan inquiry, pembelajaran mastery, kontekstual dan pembelajaran berasaskan masalah. Jadi slide ni kita akan edarkan kepada PGB untuk diedarkan kepada guru lah untuk senang mereka lihat ya. Jadi peranan guru untuk buat PDPR ni kenalah ikut langkah-langkah ini ya. Barulah PDPR tu berjalan dengan baik. Sebab kita dapat banyak aduan tahun lepas cikgu snap je soalan, cikgu bagi perenggan, suruh baca, nanti jawab soalan. Jadi tak ada mengajar. Kalau boleh tahun ni kita tak nak lah perkara itu berlaku lagi. Jadi bagaimana nak mengelakkan perkara itu berlaku? Jadi pentadbir lah kena membuat pemeriksaan lah untuk tengok apa strategi yang cikgu guna dalam semasa mengajar lah. Kalau online insya-Allah okey sikit. Yang offline tu mungkin
tak sesuai jadi bolehlah pentadbir bantu guru untuk sedia bagaimana nak menyediakan bahan. Jadi ibu bapa pun terpaksa terlibatlah untuk membantu anak-anak menyiapkan kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru. Jadi kalau memang saya tahu ada keluarga yang memang tak ada peranti, tak ada internet, jadi cikgu terpaksa rancang kaedah lain lah. Mungkin menggunakan EduWeb TV pendidikan. Jadi cikgu boleh suruh murid tengok dulu slot rancangan tu, cikgu sediakan bahan pembelajaran untuk follow up. Memang ada sekolah yang muridnya tak mampu sediakan device. Kalau ada device pun internet tak ada. Internet kena tunggu bapak balik kerja pukul 5 baru ada hotspot. Begitu Okey, saya tunjuk modul PDPR untuk bagi idea sedikit kepada PGB bagaimana untuk bantu murid belajar di rumah. Okey, slide ni pun nanti saya akan bagilah Okey, PDPR tu mestilah dilaksanakan di rumah lah atau pusat komuniti Yang ini tak apa, kita skip. Okey, dalam talian seperti saya sebut tadi real time. Jadi biasanya memang antara paling senang live streaming lah. Cikgu guna Google Meet atau Microsoft Teams. Tapi kalau murid tak dapat real time, jadi cikgu boleh rekod yang cikgu buat online tadi. Nanti kemudian boleh hantar kepada murid. Boleh edit-edit sikit video tu bagi pendek dan hantar kepada murid yang tak dapat ikuti secara online. Walau jadi pihak tadbir kena ingat tempoh layar maksimum mengikut umur. Kalau prasekolah 1 jam je sehari. Jadi kenalah kontrol Tak boleh semua cikgu buat Google Meet seorang sejam. Jadi prasekolah 3 jam dia tengok handphone dalam satu hari. Tak sepatutnya lah Jadi kena kawal yang inilah. Kita tak nak murid asyik tengok skrin device saja. Jadi kalau menengah rendah pun sehari sepatutnya dalam 2-3 jam. Jadi susun jadual tu kena hati-hatilah. Jangan online tu lama sangat. Begitu. Jadi luar talian menggunakan sama juga. Dia boleh juga guna komputer riba, tablet. Maksudnya dia ada internet bukan sepanjang masa. Itu yang disebut luar talian. Tapi kita bagi pagi, mungkin petang baru dia dapat buka. Gunakan tablet. Tapi saya rasa bolehlah macam gunakan WhatsApp dan Telegram. Hampir ramai murid ada peranti. Cuma internet tu yang masalah. Yang ini offside. Offside ni mungkin tempat wabak. Jadi mungkin tak ada lah Okey, yang dalam slide ni nanti ada tunjuk bagaimana nak menggunakan modul. Saya bawa laju sikit lah Bagaimana secara projek kita hari ni untuk pendedahan, untuk PGB dapat tengok dulu. Ini yang saya sebut tadi Adakah bahan PDPR ini menepati elemen yang ditetapkan KPM? Adakah ini cara PDPR? Cikgu bagi kertas macam ni, ambil gambar, hantar. Sangat tak patutlah kita bagi kerja pada murid macam ni saja. Ataupun yang begini, hantar gambar je. Lepas tu bagi link pada bahan yang cikgu lain buat, suruh murid tengok sendiri video. Lepas tu bagi soalan. Cikgu tak menerangkan apa-apa pada murid. Tak ada PDPR lah sebenarnya begitu Jadi dalam slide yang ini, bimbingan penyediaan modul PDPR ni, ada petua bagaimana nak menyediakan PDPR. Jadi kita akan share lah ini untuk bagi kepada guru-guru Sediakan bahan umpama. Jadi cantik Kalau kita bagi macam ni, cikgu bagi cerita, gambar pisang, tapi soalan tu kosong, barulah murid-murid yang akan gembira, terutama murid sekolah rendah Dia bawa tema tu merentasi kurikulum, ambil gambar yang canggih sikit, yang lawa, kan? Berinteraksi dengan murid, suruh murid tulis postcard, menyanyi, hantar video kepada kelas, berlakon. Mereka bentuk, jadi cikgu bagi projek, suruh murid hiasan dalam makanan, hiasan tempat tidur untuk subjek RBT atau sebagainya.
Jadi cikgu kena kreatif. Ini kerja projek minta murid buat hasil projek macam ni. Tapi kita tak bolehlah suruh je murid buat, kita kena guide. Okey. Jenis kajian. Jadi kita tanya murid buat kajian gunakan majalah secara kolaboratif. Kita bagi jadual pada murid untuk buat apa setiap minit tu, apa yang dia patut lakukan. Imajinasi. Banyak ya, kalau macam ni barulah murid ada rasa gembira sikit. Sebab dalam soalan yang berkala tu, dia akan tanya, adakah murid rasa gembira dengan PDPR yang berlaku? Kalau cikgu bagi plain paper sahaja, hantar, insya-Allah murid akan jawab tak gembira lah. Okey, slide ni kita akan kongsi ya. Jadi saya takkan terangkan jauh lah bagaimana nak guna slide ni. Tapi dalam slide ni dia guide cikgu macam mana nak hantar bahan. Macam tu ya, dia dialog. Macam cikgu dalam kelas, cikgu akan buat dialog kan. Jadi dialog tu cikgu rakam atau cikgu tulis dan hantar kepada murid. Cikgu bagi cerita. Kalau dalam kelas kita buat induksi, kita ceritakan. Jadi bila dalam PDPR, apa yang kita nak cerita tu, kita tulislah dan kita send kepada murid. Begitu cara dia. Jadi cikgu hantar bahan-bahan macam ni dalam PowerPoint. Jadi murid boleh isi kemudian. Jadi dia bolehlah jadi ada online punya PDPR dan juga ada offline. Jadi tak semestinya lengkap pada masa itulah untuk murid buat. Ada soalan? Okey, yang itu untuk bimbingan. Yang kedua, untuk isi form, Google Form tu, kalau tuan-tuan perhatikan untuk isi form mesti guna ID delima. Jadi yang ini saya tunjukkan macam mana nak tahu kita buka Google Chrome kita guna ID delima atau tidak. Kalau tuan-tuan tengok dekat ujung atas ni, dekat bulatan paling atas tu, klik, dia keluar alamat email tu. Macam saya punya sekarang ni, dia tulis @gmail.com. Jadi ini bukan ID delima. Jadi cikgu untuk mengatasi masalah ni, cikgu kena tekan add dulu dekat Google Chrome tu. Masukkan nama, saya terus tunjuk masukkan nama cikgu, contoh begini. Okey. Cikgu kena, saya rakam video ni, jadi nanti kita akan share ni kepada cikgu jugalah Okey, tekan sign in. Masukkan ID delima Okey, yang ini tekan link data sebab ini MOEDL. Tekan skip. Okey, sekarang cikgu dah login ID delima. Dekat Google boleh type delima dan masuk login Google Site delima
Cikgu tekan lock masuk. Okey, dari sini cikgu dah boleh mula untuk buat kelas dan sebagainya lah kalau buat kelas. Kalau isi pelaporan pun kita buat macam ni Kalau cikgu guna kelas, cikgu boleh tekan aktiviti. Boleh guna Google Classroom, Microsoft Teams, latihan dalam talian. Pembelajaran digital. Jadi cikgu boleh mulakan Google Meet, Microsoft Teams melalui link ini. Jadi ini dah menunjukkan kita dah masuk dalam D5. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula contoh form Okey, dapat alamat yang hari Isnin nanti kita dapat. Kita paste kat sini. Okey, inilah form yang, ini contoh form yang akan cikgu isi lah. Tapi ini baru dia bagi contoh untuk saya gunakan. Jangan lupa tengok bulatan dekat kanan tu, ID D5. Itu yang cikgu kena ingat. Kalau bukan, pilih balik. Yang mana satu ID D5, klik. Bila dah masuk sini, okey, kita tunjuk borang borang pelaporan yang cikgu kena isi. Contohnya sekolah rendah. Okey, kali ini ada 9 muka surat sahaja Senarai sekolah sebab link ni link contoh, dia ambil Batang Padang punya lah Okey, kita teruskan. Contohnya sekolah ni. Peringkat sekolah, sekolah rendah. Kemudian pilih tahun. Kalau darjah 1, pilih darjah 1. Pilih mata pelajaran. Okey, contohnya bahasa Melayu. Ataupun minggu awal-awal ni transisi tahun 1. Jadi boleh klik transisi tahun 1. Next. Pilih tarikh. Tarikh ni dia mula dengan bulan, hari dan tahun. Tapi setiap hari tarikh akan berubah. Jadi cikgu boleh pilih satu saja. Jadi takkan silap lah. Okey, bahagian ini yang kena hati-hati Bilangan murid yang mengikuti PDPR dalam talian. Jadi bila cikgu dah ada kelas yang cikgu nak masuk, cikgu pasti kena ambil tahu bilangan murid yang boleh betul-betul online. Maksudnya dia ada internet, ada device. Katalah murid cikgu ada 30 orang, 10 orang yang confirm ada internet pada waktu yang kita nak buat PDP dan ada device. Jadi 10 orang lah bilangan murid yang akan ikuti dalam talian. Jadi kita tulislah 10. Jadi bakinya 20 lah, biasanya macam tu lah. Jadi yang tak mengikuti PDPR, tak ada lah, kosong. Melainkan mungkin minggu kedua, sepatutnya dalam talian ada 10, tapi 2 orang tak hadir, baru kita tukar. Dalam talian 8, yang tidak ikut 2. Begitu. Itu sahaja cara isi. Jadi tak payah jumlah murid semua tak ada Cuma ini kita gunakan, kalau kelas kita 30, macam tu, 30 orang. Kalau kelas bergabung, pada waktu tu pengetua dah set, kelas tu gabung 2 kelas, jadi jumlah murid 60, jadi 60 tu lah kita isi dalam ni. Jadi tak perlu tulis 60 tu. Cuma kita tulis je berapa dalam talian. Jadi kalau sekolah murid memang langsung tak boleh online terus, maknanya internet dia ada sebelah malam je ke, jadi bilangan murid dalam talian kosong lah.
Okey. Luar talian yang semua 30 contoh begitulah. Okey, bilangan offside ni tak ada ya. Yang tidak mengikuti kalau semua okey, tak ada yang tidak dapat dikesan, kosong lah. Begitu cara isi borang ni. Jadi, kemudian PDPR secara dalam talian menggunakan platform apa? Tadi saya dah tunjuk ya, kalau delima kita masuk, dia akan boleh pilih Google Meet, Microsoft Teams. Jadi itu semua kira delima lah. Tapi kalau cikgu ajar menggunakan WhatsApp secara live ataupun Telegram, jadi pilih lain-lain platform pembelajaran terbuka. Jadi delima tu banyak boleh ada banyak kategori. Kahoot pun kira delima. Jadi nak tahu apa isi tu yang tadi saya tunjuk tadi. Tengok kat sini, banyak ada dalam menu guru ni. Ada aplikasi, aktiviti, Kahoot dan semuanya ada dalam ni. Yang mana ada dalam delima ni, tanda delima. Okey. Jadi, kaedah PDPR. Jadi, kita dah sebut tadi, kaedah PDPR yang paling biasa ialah modul ataupun projek. Tapi mungkin yang lain, jadi boleh pilih yang lain lah. Kalau cikgu ajar dalam talian. Kalau tak ada, ruangan ini kosong. Sebab dia sekarang ni jika berkenaan sahaja. Tak wajib setiap form Kalau tak ada langsung dalam talian, tadi cikgu tak tulis bilangan murid belajar dalam talian, maknanya kaedah PDPR dalam talian tak payah tanda apa-apa. Kaedah PDPR yang digunakan secara luar talian, mungkin adalah yang baki-baki yang tak dapat online tu. Jadi pilih yang dominan saja cikgu. Maknanya minggu ni cikgu guna modul, minggu depan guna projek, jadi lain-lain lah. Offside tak perlu isi lah buat masa sekarang. Okey, adakah anda melaksanakan pentaksiran bilik darjah? Kalau cikgu buat PBD, makna kalau online senanglah dapatlah jawapan dia. Cikgu buat, cikgu tanya secara terus. Tapi kalau cikgu bagi bahan untuk murid jawab, itu pun melakukan pentaksiran juga. Cuma resultnya tak dapat terus. Jenis kaedah pentaksiran. Jadi cikgu boleh pilih sama ada pematian, penulisan, lisan. Kalau cikgu guna dua kaedah, pilih gabungan. Tak kisah yang mana kaedah. Kalau guna tiga-tiga pun maknanya gabungan. Okey. Adakah pentaksiran bilik darjah direkodkan setelah selesai PDPR? Kalau cikgu terus guna rekod transit, cikgu jawab ya dan tekan submit. Itulah sahaja untuk borang tahun ini agak mudah. Yang pasti, yang penting, masa nak isi borang mesti guna ID delima. Okey. Sahul, saya nak tanya boleh? Boleh. Soalan saya, kita bagi kerja pada murid secara offline lah. Okey. Kita bagi Google Form pada murid untuk lepas kita mengajar ada video pengajaran pembelajaran. Lepas tu murid akan jawab melalui Google Form. Contohnya quiz lah. Okey. Lepas tu kita dapat feedback. Kita dapat feedback berapa ramai murid yang menjawab soalan tersebut. Kalau 30 orang lah. Kadang-kadang kesnya murid-murid ni dia orang jawab keesokan harinya. Ada yang malam, esoknya. Macam mana kita nak isi bilangan murid yang terlibat dengan offline tu? Okay. Sebab data nak hari yang sama. Betul-betul. Kita bukan tanya respon Jadi bilangan murid ni macam murid datang sekolah. Kebiasaannya hari-hari hadir. Cuma dia tak hantar buku dan sebagainya. Betul tak? Jadi kebiasaannya memang murid yang offline tu adalah. Melainkan dia beritahu dia sakit, dia tak boleh buat apa semua, tak nak masuk kelas. Macam tu. Jadi ataupun murid yang tak dapat dikesan langsung. Itu yang tak hadir sebenarnya. Kalau dia respon lambat tu maknanya dia terlibatlah dalam PDPR. Okey. Okey. Tapi kalau murid yang macam tak ada telefon, kita pun tahu dia pun tak boleh nak akses internet. Sebab ada kes kat sekolah saya, ibu bapa datang bagi tahu sebab tak ada telefon apa, adakah budak tu kita nak tolak? Kalau macam tu maknanya kita guna offline yang paper lah. Offline paper kan. Jadi kalau ibu bapa boleh datang ambil, maknanya dia kira hadir jugalah. Masuk dalam modul lah. Masuk dalam modul. Ataupun projek. Cikgu bagi projek je lah. Jadi tak adalah susah sangat mak bapak je nak jaga kan. Jadi
Tapi itulah bila tak ada device langsung memang susah sikit lah kita nak buat PDPR. Itu memang halangan dia. Kita faham lah. Tapi jangan tertinggal langsung. Kalau tak dapat langsung, tak boleh hubungi, yang itu kita kira tak hadir. Yang tidak terlibat. Boleh dihubungi, hantar lambat, itu maksudnya dia terlibat lah. Okey? Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Presentation tu nanti kita akan share dalam grup PGB. Dan saya harap cikgu semua PGB jelas lah maksud online, offline dan offsite. Tapi offsite tak terlibat lah. Offline tu walaupun WhatsApp mungkin dia jadi offline, mungkin jadi online. Dia WhatsApp kalau kita hantar kertas, besok jawab, itu macam kita hantar kertas post je kan? Sama. Jadi itu kira offline. Tapi WhatsApp kalau cikgu tanya sekarang, murid jawab sekarang, itu kira online. Begitulah. Jadi tahun lepas saya pasti memang ramai cikgu keliru, PGB keliru, saya pun keliru. Tapi tahun ni saya harap jelas. Bila ada internet, ada device masing-masing. Maknanya kalau anak 3 orang kat rumah, 3-3 ada device sendiri. Itulah yang baru kita sebut online. Dia dapat belajar secara langsung. Tak Satu dapat. lagi Cik Syarul. Ya. Cik Syarul. Sorry. Okey, yang ada satu tu platform Delima tu. Okey. Mesti semua kena guna platform Delima ke? Dalam kalau boleh kita galakkan cikgu guna platform Delima lah sebab dalam Delima Cikgu okey guna platform Delima. okey. Bila guna platform Delima macam Google buat Google Form apa, masalah ibu bapa pula dia tak boleh masuk, dia perlukan kebenaran kita. Request. Oh, setting tu ya. Ya, ibu bapa tak tahu nak setting. Macam mana dia orang dah biasa dengan apa? Email dia orang, email yang biasa lah. Okey, kalau sebenarnya saya rasa masa kita buat soalan tu dia ada setting tu, kena buka setting tu supaya semua orang boleh maklum balas. Okey. Cuba tengok balik masa buat form tu. Tapi kalau tak boleh, tak apa, nanti kita bincang kemudian lah. Banyak kan tak boleh lah. Tak ada, saya rasa boleh tapi kontak saya nanti kita tengok macam mana. Bayaran dia. Okey. Okey, terima kasih.